Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Majlis mengangkat sumpah diadakan di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Selaku Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Mulai dari 6 hari bulan Mei tahun 2021 sehingga 5 hari bulan Mei tahun 2023 termasuk kedua-dua haji tersebut. Diperbuat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Hijrah Nabi Muhammad SAW 18 hari bulan Rajab tahun 1443 bersamaan dengan 19 hari bulan Februari tahun 2022, iaitu tahun ke-54 beta di atas takhta kerajaan negara Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan Haji Kifli sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Saya, Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan Haji Kifli dengan ini bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Kuasa bahawa saya akan dengan sebenar dan sesungguhnya berkhidmat dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan saya akan melakukan keadilan terhadap sekalian orang menurut undang-undang dan adat Islam negara ini dengan tiada takut atau berat sebelah, pilih kasih atau niat jahat. Amin ya Rabbil Alamin. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Dato' Perdana Menteri Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar, dan Yang Arif Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar dan Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena ulang tahun Hari Puja Usia
Duli Yang Teramat Mulia ke-48. Majlis yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei itu berlangsung di Mes Pegawai Polis Diraja Brunei Gadong. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pensuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Komandan Polis Wanita. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Izzadin Wad Daulah, Pengiran Haji Salim Abraham beserta Kabar Diraja. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia yang diiringi dengan nyanyian puja usia oleh pasukan kuaya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pasambah berupa tongkat kayu malam yang berukuran kira-kira 21 inci panjang. Di bahagian atas tampuk tongkat terukir nombor 48 dalam tulisan Rumi dan Jawi bagi memperingati ulang tahun Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia yang ke-48. Dua kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala dua kes dimasukkan dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang Berhormat juga menjelaskan jumlah kes jangkitan baharu yang dicatatkan kemarin merupakan 696 dari 3,366 ujian makmal RT-PCR. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 1,926 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah kes keseluruhan sebanyak 32,513 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,230 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan. 294 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 19,042 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 13,362 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasihan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 9.1%. Di mana 216 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasihan berkenaan. Seramai 13,047 kes positif kini sedang menjalani pengasihan diri di rumah. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 18 Februari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 50% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Dalam pada itu, terdapat 125 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam di kesan. Isu mengenai pemotongan gelang tangan turut disentuh semasa sesi soal-jawab sidang media tersebut. Menteri Kesihatan menjelaskan pihak Kementerian Kesihatan dan komiti telah bersependapat
membolehkan untuk sesiapa yang telah menjalani kuarantin dan bertukar kod hijau untuk menggunting sendiri gelang tangan masing-masing dengan mengambil video dan memasukkan tarikh dan masanya. Kuarantin sekurang-kurangnya 14 hari. Tapi dengan masa penularan wabak masa ini. Penularan wabak COVID-19 telah mengubah landscape dunia dan juga negara Brunei Darussalam. Namun tidak dinafikan, COVID-19 telah memberikan impak yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan dan termasuklah dalam pelaksanaan rancangan-rancangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam usahanya untuk memelihara keselamatan awam, memantapkan perpaduan masyarakat dan memangkin pembangunan sosio-ekonomi. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama 17 ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat, Pihin Orang Kaya Seri Kerna Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menjelaskan, dengan cabaran berkaitan dengan jumlah perkumpulan yang terhad dan melaksanakan protokol kesihatan semasa penularan COVID-19. Beberapa idea terhasil untuk meneroka kaedah alternatif sebagai tambahan bagi kaedah pengundian yang sedia ada yang membantu proses pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim dan ketua kampung berjalan lancar. Dengan adanya aplikasi ini juga menyediakan maklumat dan keterangan serta manifesto calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung yang setentunya memudahkan penduduk mukim dan kampung mengenali calon pemimpin masing-masing. Kita mendapati bahawa aplikasi ini jelas memberi impak positif yang ketara, iaitu dengan meningkatnya jumlah penyertaan pengundi dari kalangan belia yang mengundi menerusi sistem e-undi, iaitu dari 30% belia mengundi menggunakan kertas ballot paper kepada 54% dengan e-undi. Kita percaya bilangan ini akan meningkat. Terdahulu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara menyaksikan pameran anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Rombongan Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arshad. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 Rabu ini. Bagi memastikan persembahan berjalan lancar dan teratur, kemarin diadakan latihan bersepadu di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir menyaksikan raptai yang amat mulia, Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Dan Yang Berhormat Meja Jeneral Besara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Dato' Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 akan diadakan pada 22 Februari ini di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, diadakan tinjauan di masjid berkenaan. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Yang Berhormat Meja Jeneral Besara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Dato' Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama.
Juga hadir Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Sukan. Perkembangan bola sepak AFF bawah 23 tahun. Satu perlawanan bagi kumpulan C berlangsung malam tadi. Dalam perlawanan berlangsung di Stadium Prince, Kamboja itu, Singapura tewas 0-7 kepada Vietnam. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.